Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sambung bab yang seterusnya, hadis yang ke-66. Betul kan? Kita dah habis dah bab termasuk dalam iman, iaitu kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai atau kita mencintai bagi saudara kita apa yang kita cintai bagi diri kita sendiri. Dan hari ini kita akan baca dua bab hari ini terus, iaitu bab yang pertama, bab bayanu tahrimi idza'il jar, bab dalam menjelaskan haramnya pengharaman menyakiti jiran tetangga. Qala al-muallif rahimahullah, telah berkata penulis al-Imam Muslim bin Hajjaj al-Qushairi, haddatsana Yahya bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, wa Qutaibah bin Sa'id, dan Qutaibah bin Sa'id, wa Ali bin Hujr, dan Ali bin Hujr, jami'an, maksudnya ketiga-ketiga sekali, an Ismail bin Ja'far, daripada Ismail bin Ja'far. Qala Ibnu Ayyub, berkata Ibnu Ayyub, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala akhbarani Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Al-Ala, an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada bapaknya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man la ya'manu jaruhu, sesiapa yang jiran tetangganya tidak merasa aman, bawa iqahu, daripada kejahatannya. Faham hadis ni? Maksudnya Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang menyakiti jirannya, ataupun tidak akan masuk syurga orang yang jirannya tidak merasa aman daripada kejahatannya. Bab seterusnya, sebab bab ni ada kaitan dengan bab yang akan datang, saya akan huraikan sekali lalu. Bab al-hathu ala ikramil jar, al-hathu anjuran, ala ke atas, iaitu untuk, ikramil jar, memuliakan al-jar. Jar tu maksudnya jiran. Wad-dhaif, orang Melayu panggil dif. Orang kan dif kehormatan. Sebenarnya yang datang semua tu dif, semua tu dif, semua tu tetamu. Tapi orang Melayu dia bezakan dif kehormat. Dif tu tetamu lah. Wadhaif waluzumus samti, dan melazimi diam, sifat diam, tidak bercakap. Luzumus samt, dan buku ni tidak banyak omong. Ini Indonesia. Waluzumus samt, as-samtu tu, itu senyap, diam, tak bercakap banyak. Illa anil khair, melainkan kecuali cakap benda-benda yang baik. Dalam buku ni sampai situ je. Dalam Sahih Muslim yang sebenarnya, wa kaunu dzalika kulluhu minal iman, dan bahawa semuanya itu termasuk dalam iman. Maksudnya memuliakan jiran, memuliakan tetamu, dan juga tidak banyak bercakap, melainkan perkara-perkara yang baik, itu termasuk dalam perkara keimanan. Mari kita tengok huraian dia pula. Okey. Pertama sekali, bab berkenaan dengan la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga. Adakah di sini maksudnya tak akan masuk syurga langsung, ataupun macam mana tafsirannya? Nah, ini tidak masuk syurga orang yang jirannya tidak merasa aman daripada kejahatannya. Apa maksud tidak masuk syurga dalam hadis ni? Adakah dia tidak masuk syurga langsung?
Ya, iman tidak sempurna, tapi dia kata tidak masuk syurga. Kekal. Ha? Tak kekal. Tak masuk syurga. Tak kekal. Not forever. Tak masuk syurga. Jadi kenapa Nabi kata tak masuk syurga? Tak masuk syurga forever. Bukan, not forever tak. Not forever tak masuk syurga. Bagus tafsiran tu. Apa maksud dia? Tidak masuk syurga? Tak masuk syurga sebelum dihisap. Sebelum dihisap. Semua orang yang tak dihisap 70,000 je. 70,000 je tak hisap. Bahkan semua akan dihisap. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, iaitu inna madzalika ird, iaitu dibentangkan amalan mereka kan. Hadis Aisyah kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila Nabi kata ada 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Jadi Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala sebut kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bukankah orang beriman tu akan dihisap dengan hisap yang ringan? Nabi kata inna madzalika ird, sungguhnya itu adalah berbentangan amalan semata-mata. Dia tidak akan dicek amalan tersebut satu persatu. Jadi maksud di sini Imam Nawawi rahimahullah kata, kita kembalikan tafsiran ini kepada para ulama kita, iaitu dia tidak akan masuk syurga bersama orang yang masuk syurga yang awal-awal tu. Kan ada orang depan hisap tu, ada orang masuk syurga dulu, maksudnya dia tak masuk syurga bersama orang tu. Okay? Dia sama macam hadis-hadis yang kita akan jumpa lepas ni, iaitu contohnya mana-mana orang yang Allah Ta'ala beri dia amanah untuk menjaga sesuatu amanah, sama ada rakyat ataupun yang lain, kemudian dia wahwa ghashun li ra'iyatihi, kemudian dia khianat kepada rakyatnya, dia khianat kepada orang-orang bawahannya, maka dia tak akan masuk syurga. Sama juga macam hadis ni. Tak akan masuk syurga itu maksudnya apa? Tak akan masuk syurga pada golongan yang awal masuk syurga tu. Maksudnya dia akan masuk neraka dahululah maknanya. Ya? Sebab apa? Nas ni kita kena tafsir, nas ni kita kena faham nas hadis berkenaan dengan tak masuk syurga ni dengan kaedah kita mengumpulkan hadis-hadis yang lain berkenaan dengan, iaitu Allah Ta'ala tidak akan mengazab, Allah Ta'ala tidak akan mengekalkan azab bagi orang yang tidak mensyirikkan bagi kepada Allah SWT. Bab tu kita kena faham. Betul, ahli sunnah wal jamaah dia kumpulkan semua nas tu, semua nas-nas berkenaan dengan syurga dan neraka ni dalam satu tempat, kemudian baru dikeluarkan hukum. Kalau tidak, banyak hadis berkenaan dengan orang bunuh orang pun, kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Sesiapa yang memaafkan saudaranya tu apa dia? Orang yang bunuh tu. Kan dalam kes bunuh qisas kan? Bunuh qisas, bunuh orang lain, sama ada dia kena hukum bunuh balas, ataupun bayar diat, ataupun yang ketiga boleh diampunkan terus. Dalam diampunkan terus tu, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah tu, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, sesiapa yang memaafkan saudaranya. Allah Ta'ala panggil lagi orang yang bunuh orang tu apa? Saudara. Bayangkan, untuk Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala panggil lagi orang yang bunuh ahli keluarga kita tu saudara. Maknanya dia kafir ke? Sebab apa tak boleh? Sebab ada ayat Quran lain dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala kata apa? Wa in aqamus salata wa atauz zakata fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Allah Ta'ala kata dalam surah At-Taubah, kalaulah mereka bertaubat daripada buat kesyirikan, daripada benda-benda kufur, fa in tabu, bertaubat, wa aqamus salah, dirikan salat, wa atauz zakah, dan buat tunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudara kamu dalam agama. Dalil bahawa nampak ikhwan lagi. Maka atas dasar hadis, dalil yang banyak ni dalam Quran dengan hadis, kita tak menghukum orang. Hadis ni kata la yadkhulul, maksudnya tak masuk syurga selama-lamanya. Bahkan dia akan masuk syurga tetapi setelah mendapat apa yang Allah Ta'ala nakkan lakukan kepadanya. Fa insya'a ghafaralah, sekiranya Allah Ta'ala nak ampunkan. Wa insya'a azabah, sekiranya Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala boleh azab dia. Itu satu, la yadkhulul jannah. Yang kedua, berkenaan dengan hak-hak jiran, ya. Berkenaan dengan amalan-amalan kat sini ialah menghormati jiran, tidak menyakiti hati jiran, menghormati jiran, menghormati tetamu. Yang ni kenapa Imam Muslim rahimahullah letakkan dalam Kitabul Iman? Sebab apa? Bukankah perbincangan berkenaan iman ni bincang dengan masalah hati? Tapi kita katakan tidak. Menurut ahli sunnah wal jamaah, iman itu ialah amalan. Amalan juga termasuk dalam iman.
Jadi Imam Muslim rahimahullah dia letakkan bab ni dalam Kitabul Iman, bab iman, nak bagi tahu bahawa iman ni dia punya amal dia ada macam-macam. Iman ini amal dia ada macam-macam. Antara termasuk ni ialah menghormati jiran, menghormati tetamu dan tak banyak bercakap. Dalil juga bahawa iman yang wajib itu perlu dipenuhi bagi orang yang nak jadikan iman dia sempurna. Dalil bahawa amal itu termasuk dalam iman, satu. Yang kedua, dan amal iman itu ada bermacam-macam, dua. Yang ketiga, bahawa iman kepada Allah bukan hanya meletakkan hak-hak manusia, hak-hak Allah saja, tak syirik, tak buat bid'ah, tak solat, apa, bukan itu saja. Termasuk juga hak-hak ke atas manusia. Itu cantik. Sebab tu kadang-kadang orang dia tak faham bab ni, dia tak meletakkan hak-hak manusia kepada yang sepatutnya. Masya Allah, dia rajin salat, rajin datang masjid, tapi bila hak manusia dia tak berikan. Hak jiran, hak tetamu, bahkan dia buruk kepada jirannya. Dalam masalah ini ada banyak hadis Nabi SAW yang berkaitan dengannya, yang hampir-hampir sama maknanya. Salah satu hadisnya daripada Aswad bin Asram Al-Muharibi, seorang sahabat nama dia Aswad bin Asram Al-Muharibi. Qala, dia telah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini. Ausini maksudnya apa? Wasiat dengan aku. Bukan wasini, ausini. Kalau wasini tu tak tahulah, tak tahu macam mana. Ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepada aku. Nabi kata, hal tamliku lisanak, adakah kamu ni miliki lisan kamu? Adakah kamu ni menjaga lisan kamu, atau kamu memiliki lisan kamu? Dia kata, ma amliku idza lam amliku lisani. Dia kata, apa yang aku miliki kalau aku tak memiliki lisan aku? Maksudnya lisan ni aku punyalah, aku yang kontrol lisan ni, lidah ni. Kemudian Nabi kata, hal tamliku yadak, adakah kamu memiliki tangan kamu? Qultu fama amliku idza lam amliku yadi. Habis tu, apa yang aku miliki kalau aku tak miliki tangan aku? Hampir samalah tadi. Kata Nabi SAW, fala taqul bilisanika illa ma'rufa, maka janganlah kamu bercakap dengan lisan kamu melainkan benda yang ma'ruf. Wala tabsud yadaka illa ilal khair, dan janganlah kamu bentangkan tangan kamu, ataupun janganlah kamu gunakan tangan kamu melainkan dalam kebaikan. Maksudnya jangan gunakan lisan dalam benda yang jahat, dan jangan gunakan tangan dalam perkara yang jahat. Hadis tadi ialah hadis riwayat Tabrani, hukumnya hasan. Dan Ibn Rajab Al-Hambali disebut, waqad warada anna istiqamatil lisan, dia kata bahawa istiqamahnya lisan ini min khisalil iman, daripada cabang-cabang iman. Menjaga lidah ni termasuk cabang-cabang iman. Kama fil musnad an Anas, daripada musnad Ahmad bin Hanbal, daripada Anas bin Malik, kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan istiqamah, takkan lurus iman seseorang hamba itu, hatta yastaqimu qalbuh, sehinggalah hatinya tak lurus, sehingga hatinya lurus. Ini tidak akan lurusnya iman sehingga lurusnya hati, dan takkan lurusnya hati sehingga lurusnya agaknya apa? Lidah. Takkan lurusnya iman sehingga lurusnya hati, tak akan lurusnya hati selagi tak lurusnya lidah. Sebab orang yang keluarkan kata-kata yang kotor ni, maksud tanda imannya lemah. Orang yang keluarkan dalam Facebook ke, dalam apa-apa ke, WhatsApp ke, internet ke, cakap benda-benda yang tak elok, benda-benda yang kufur, benda-benda yang syirik, benda-benda yang akhlak yang buruk, tanda imannya lemah. Itu konsep yang senang, mudah. Lepas tu kalau kita nak dah hadis Nabi SAW dalam Quran, dalam syurga tidak akan masuk syurga orang yang ta'an, fahash, orang cakap mulut kotor, mengumpat, mencarut apa semua. Dalam hadis lain, la yadkhul jannah aqtat, takkan masuk syurga orang yang banyak bawa gosip. Kat sini dalil bahawa kebanyakan dalam syurga tu ialah orang yang jaga mulut.
Dan termasuklah jaga mulut ialah jaga apa penulisan dia, jaga apa yang dia cakap kat orang, apa yang dia letak status Facebook dia semua sekali. Dan kalau status dia semua mengutuk orang, mempelekehkan sunnah, macam-macam lah, kita tengok, tak payah cerita lah. Tuan-tuan semua mesti makruf. Dalam hadis lain pula Nabi SAW sebut daripada Abu Hurairah, hadis riwayat Tirmizi, innar rajula yatakallam bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Dalam hadis Tirmizi, sungguh seorang lelaki itu bercakap dengan satu kalimah la yara biha ba'sa, dia tak peduli pun. Okey ke apa yang cakap ni, sunnah ke tak sunnah, sahih ke tak sahih, bid'ah ke tak bid'ah, hadis palsu ke hadis sahih, dia tak peduli. Janji rasa macam orang suka kat dia, nanti bila dia cakap tu, dia pun letaklah, dia pun cakaplah. Ini apa jadi kat dia? Yahwi biha 70 kharifan finnar, dia akan terjunam dalam neraka 70 musim, 70 tahun ke dalam neraka. 70 tahun, wallah, 70 tahun akhirat ke atau 70 tahun dunia, wallahu alam. Satu kalimah saja Allah Ta'ala dalam hadis tersebut, satu kalimah saja, dia tak peduli baik ke buruk dia cakap tu. Dalam hadis yang lebih kurang sama dalam Sahih Bukhari dan Muslim ni kurang sama juga. Inna rajula yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yalqa fiha ba'sa. Dia tak peduli, la yalqa fiha laha balan, tak peduli apakah perkataan itu baik ataupun tak baik. Maka kalau baik, ya Allah Ta'ala naikkan martabat dia, dapat syurga. Tapi kalau yang buruk, dia kata yahwi biha fi jahannam, dia akan terjunam ke dalam neraka. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. So kita kata dalam bab ni, kita bukan hanya dalam bab-bab cakap benda kotor, mencarut apa semua, bab dan termasuk juga dalam bab-bab agama. Kita baru mengaji 1-2 kali sudah kata dalam Facebook bukan main lagi. Dalam internet apa semua bukan main lagi. Macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata dalam tu, macam mufti. Mufti tu cakap, ada setengah tu baru mengaji dekat UM, kan saya ketuk UM, saya baik-baik kan. Mengaji dekat UM kata Ustaz Rasul Dahri ini ada banyak kesalahan-kesalahannya. Dia ada banyak manakir, banyak benda-benda yang pelik. Wah gitu kata. Awak tu umur anak-anak Ustaz Rasul, dia nak cakap macam cakaplah dengan penuh beradab. Kita ni level kita, kalau kita sedar, kita ni sedar level kita siapa. Walaupun syekh tu besar, ada kesalahan, kesilapan, kita jangan cakap macam syekh tu kawan-kawan kita. Ada tu budak ni, kutuklah ni tak sebut nama lah, tak sebut nama. Ada budak ni, dia sebut dalam Facebook dia, teguran kepada saudaraku Yusuf Qaradawi. Wah. Kita tahu Syekh Yusuf Qaradawi adalah beberapa pendapat dia, memang ulama-ulama memang kritik teruk pendapat dia. Memang betul kritik habis-habisan. Seperti Syekh Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Rahman Al-Barraq, Syekh Abdul Rajihi, Syekh Al-Luhaidan, memang mengutuk beberapa pendapat Syekh Yusuf Qaradawi. Antaranya bab bila Syekh Yusuf Qaradawi dia minta kerajaan Raja Arab Saudi membuka ruang untuk wanita boleh drive juga. Jadi banyak syekh-syekh sana dia rad balik, dia tolak pendapat Yusuf Qaradawi ni Dia kira hentam habis-habisan lah pendapat Yusuf Qaradawi. Tapi bila kita ni orang yang bawah-bawah ni, kita ustaz biasa ni, bila kita quote, cara kita sebut tu, kita kata banyak para masyayikh telah menegur pendapat ni dengan cara penuh beradab. Bukan macam dia tu kawan-kawan kita satu batch sekelas tu, teguran kepada saudara. Wah kita kata ini kita adab. Kalau kita baca kitab Syarhus Sudur fi Tahrim Raf'il Qubur, Imam Syaukani kan, kita Ustaz Fatul Bari pernah mengajar kitab di sini dulu. Sebelum dia nak tegur syekh tu dalam kitab tu, dia punya pusing, dia bawa macam-macam cerita. Dia nak cerita bahawa sebenarnya syekh, kau punya pendapat dia salah. Sebab yang ditegur tu ialah ulama besar di Yaman ketika tu yang buat perbuatan-perbuatan menaik-naikkan kubur tadi. Itu sikap kita. Tapi tengoklah dia punya geng-geng ini, subhanallah. Lepas tu ini juga teguran kepada ahli sunnah juga. Yang saya tegur ni ahli sunnah lah ni. Bukan ahli bid'ah, makruf, mulut mereka kotor. Dia kata Albani kafir, apa semua macam-macam biasa tu. Kita pernah dengar mereka mengatakan Ustaz Zahazan kafir. Kita pernah dengar dalam pendapat mereka makruf, Ustaz Zahazan kafir, dia kata. Dihukum bunuh, boleh dihukum bunuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mula-mula orang ahli bid'ah memang macam tu. Tapi ahli sunnah ni,
Ini ahli sunnah kena jaga benda-benda ni. Adab dalam menegur, adab dalam berkhilaf. Satu lagi, itu kita benda kita tahu kita punya hakikat diri kita. Lepas tu Syekh Nasir Al-Aql, Syekh Nasir Al-Aql, satu ulama yang besar, dia mengajar akidah di Universiti Al-Imam. Pernah sekali dalam satu majlis dia panggil lah semua anak muda ni semua di Madinah masa tu. Kami ada kuliah bersama dia, ada daurah, ada khusus bersama dengan dia. Jadi kita kumpul, dia kata betul, banyak masyayikh di Saudi tu yang telah ditolak. Seperti disebutlah beberapa nama kan, Syekh Salman Audah, Syekh Safar Al-Hawali, disebut nama berapa nama lah. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah, bila dia tegur, dia kata wahai Syekh, dia panggil wahai Syekh. Syekh bin Baz tu, Abdul Aziz bin Baz tu yang besar, Syekh Kabir, yang imam di Saudi ketika tu. Bila dia tegur Syekh Safar Al-Hawali, dia kata wahai Syekh, dia tegur wahai Syekh, dia panggil. Dia tak kata wahai saudaraku, satu level dia panggil wahai Syekh. Lepas tu kita hormat ni, kita tengok ada adab berkenaan dengan sesama ustaz-ustaz sunnah. Kadang-kadang umur dia lebih tua daripada kita, tapi dia panggil kita ustaz. Kadang-kadang dia mungkin lebih kurang ilmu, tapi dia panggil kita ustaz, syekh. Tak panggil nama aja. Tu kita tengok, ini adab ni, kita adab, kita jaga lidah kita, terutama sekali dalam bab halal dan haram tadi. Bab sunnah, bab bid'ah, ini tidak menyebarkan hadis-hadis palsu. La yulki fiha balan, tak peduli pun apa yang ditulis dalam tu, apa yang dicakap dalam mulutnya tu, adakah bertepatan dengan sunnah, adakah bertepatan dengan hukum Allah Ta'ala, adakah tepat sahih hadis-hadis yang diberikan. Tidak. Masuk tahun baru, semua keluar hadis palsu semua, berlambat-lambat keluar. Yang keluarkan tu bukan orang awam, Al-Hafiz kat belakang, Datuk Doktor Al-Hafiz. Kita kata macam mana? Wallahualam, kita ustaz biasa je. Kita tak ada PhD, kita tak ada doktor, tak ada datuk, tak ada Al-Hafiz kat belakang. Sebab tu kita kata ini bahaya. Sebab tu kita kata fal yaqul khairan aw liyasmut. Maka kalau macam tu baik diam. Hadis lain daripada Ummu Habibah, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan hadis ini sahih. Dia kata kalam Ibn Adam, kalam Ibn Adam alaihi la lahu illa bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa dhikrullah azza wa jalla. Kata-kata anak Adam ni biasanya, kebanyakannya adalah semuanya akan menyebabkan kita didakwa akhirat kelak. Alaih tu maksudnya akan jadi beban ke atas kita. Setiap yang kita cakap ni semua akan jadi beban ke atas kita akhirat kelak. Illa al-amru bil ma'ruf, melainkan ajak kepada benda yang baik, wan nahi anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa zikrullahi azza wa jal, melainkan zikir kepada Allah azza wa jal. Sebab itulah Ibnu Rajab Al-Hambali kata, hadza yadullu ala annahu laisa hunaka kalam yastawi qawluhu was-samtu anhu, bal imma an yakuna khaira fayakunu ma'aran biqawlihi, wa imma an yakuna ghaira khair fayakuna ma'aran bisamti an. Dia kata apa? Hadis ini dalil bahawa kita ni, bila kita bercakap tu sama ada dua je, baik ataupun bukan benda yang baik. Kalau baik, bercakaplah. Kalau bukan yang baik, lebih baik diam. Okey, kalau bukan benda yang baik ni, boleh juga termasuk benda yang harus, betul tak? Okay, kalau benda yang baik, ajak zikir, mengajak kepada kebaikan, tazkirah, apa semua. Kalau bukan benda yang baik, dia terbahagi kepada dua. Satu, maksiat. Maksiat ni makruf, dosa. Bagaimana pula kata-kata yang termasuk dalam perkara-perkara yang harus ni? Duk bincang setengah jam pasal kereta, pasal sport rim, kan? Pasal bola, semua orang Chelsea seri, apalah pemain ni tak apa-apa, nanti sembang sampai setengah jam. Pasal benda-benda lain. Jadi yang benda-benda lain ni termasuk dalam bab mana? Okey. Kalau bab-bab benda yang lain ni, kalau perkataan tersebut hujung dia berbawa kepada kebaikan, maka dia baiklah. Contohnya, kita bincang pasal yang tak lain ni pasal aircon. Aircon tak cukup lah.
Jadi kita bincang pasal aircon setengah jam pasal aircon. Aircon ni bagus, aircon ni bagus, ini 1.5, ini higher tak bagus, ini berapa. Termasuk dalam perkara-perkara yang biasalah hukum harus kan. Yang ni macam mana hukum dia? Apa hukum kataan macam ni? Kita tengok kepada ma'al dia, untuk apa dia cakap benda tersebut. Kalau semata-mata lara, tujuan lara, maka laralah benda tersebut. Kalau tujuan dia pembincangan untuk menghasilkan sesuatu yang baik, maka baiklah hasilnya. Sebab itulah ulama' dia berbincang, adakah semua perkataan kita akan dicatat oleh para malaikat? Maksudnya kalau kita tengah cerita pasal, katakanlah, Mat, kau order tu burger 2, adakah malaikat akan tulis Mat, order burger 2? Ada tak termasuk benda-benda yang macam tak ada hukum ni? Adakah tertulis? Yang ni ulama' kata ada khilaf padanya. Biasalah jawapan sama-sama ada khilaf Ada kata ala qaulaini masyhurain, ada dua pendapat yang masyhur. Kata Ibnu Abbas, yuktab kullu ma takallama bihi min khairin aw syarrin hatta innahu la yaktub qawlahu akaltu wa syaribtu wa dhahabtu wa ji'tu. Kata Ibnu Abbas, akan tertulis, malaikat akan tulis semua benda baik dan buruk dan semua benda, hatta sehingga kan even. Saya belajar bahasa Arab semalam, kita belajar even, hatta. Even kata-katanya akal tu, aku dah makan, aku dah minum, aku dah pergi, aku datang daripada sekian dan sekian. Benda tu pun dia tanya, dia tulis juga. Tetapi hatta idza kana yaumul khamis, sehinggalah pada hari Khamis, maka arada qawlahu wa amalahu fa aqarra ma kana fihi min khairin aw syarr. Maka pada hari Khamis dia angkat amalan tersebut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia asing-asingkan yang mana yang baik, mana yang jahat. Dan mana yang tak ada makna ni, yang tak ada bawa hukum baik dan jahat ni, kata dihapuskan. Yang inilah dengan maksud Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'du ayat 39. Ar-Ra'du ayat 39, Allah Ta'ala kata yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah Ta'ala akan menghapuskan apa dalam tulisan tadi, wa yuthbit, dan kekalkan apa yang dia nak kekalkan, wa indahu umul kitab, dan sisinya ada umul kitab. Maksud sisinya apa? Lauh mahfuz tu. Jadi pendapat yang pertama, maksudnya pendapat pertama dia kata apa? Semua dicatat. Kemudian akan diasingkan pada masa hari Khamis ketika amalan diangkat. Kan kita bincang bahawa amalan diangkat ni ada tahunan, ada harian dan ada yang mingguan. Ada mingguan, ada yang harian. Bukan semestinya tahun baru tu, satu Muharram tu. Itu adalah benda yang tak sahih. Orang kata satu Muharram tu kitab diangkat lah, apa ditutup, dibuka, apa semua, tak betul. Itu tak adalah hadis yang sahih, tak ada sandaran. Yang kita katakan amalan diangkat, kita tahu bulan Syaban, setiap hari Khamis, dan setiap Khamis, dan juga setiap hari pagi dan petang, subuh dan asar diangkat. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita kata dia hanya catat yang mana yang jahat dia lah. Mana yang baik, mana yang jahat. Maksudnya malaikat tu, okey ini baik dia tulis, ini jahat dia tulis. Ada pun yang lain tu dia tak pedulikan. Okey, ini isu-isu yang kecil. Cuma sebahagian ulama berpendapat bahawa dia kata benda yang lara ni memang pada zatnya dia tak berdosa. Contoh kalau kita bincang pasal aircon tu bukan benda yang berdosa. Kalau kita bincang pasal benda-benda yang haram, yalah bincang pasal perempuan apa semua, orang lelaki lah, atau orang perempuan bincang pasal lelaki contohnya dengan cara yang haram, atau bincang-bincang perkara yang haram. Ada pembincang perkara yang lara macam tadilah, sampai 2 jam cerita pasal bola. Kalau kita buka TV tu ada perbincangan, dia bincang pasal main bola berjam-jam dia punya ni pemain ni patut macam ni lah, main macam tu, macam ni patutnya. Macam tu lah. Ada pula bincang pasal fashion, berjam-jam, tudung macam ni patutnya, macam tu patutnya. Jadi itu kita kata, adakah ini macam mana? Fashion kan? Kalau orang bincang, orang kafir bincang pasal fashion berjam-jam. Travel, makan kan? Kedai makan sampai berjam-jam, sampai 2 jam bincang pasal makan. Bincang pasal
Tak nak bincang tanya tempat makan yang sedap, tak ada masalah. Yang mana tempat makan sedap kat Shah Alam, macam dekat Shah Alam sekarang ni. Oh, ustaz pergi kedai sekian-sekian, burger bakar ke apa ke, mana ke tak kisahlah. Itu tak masalah, tapi berjam-jam. Burger bakarnya macam detail sangat. Itu kita benda berjam-jam lah, berbuang bukan pada tempatnya. Maka ini termasuk benda yang larang. Jadi dia pada zat perkataan tu tak berdosa, tetapi dia berdosa pada waktu yang telah dibazirkan. Sebab tu kata sini, wa inna kana la yu'aqab alaihi, walaupun tak dihukum ke atas perkataan tadi, fa inna ba'dha sayyi'at qad la yu'aqab alaihi wa qad taqa'u mukaffarah bi ijtinabil kaba'ir. Mungkin kata tadi boleh dihapuskan dengan kita menjauhi dosa-dosa besar kan. Kata-kata yang lara tadi mungkin dia akan dihapuskan. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Siapa yang menjauhi perkara-perkara yang dosa-dosa besar ni, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa yang kecil. Ya. Tetapi walakin zamanuha qad khasirahu sahibuha haitsu dhahaba batila. Tetapi waktu dia telah dia rugikan, dia telah membuang masanya tadi, sahibu haitsu dhahaba batila, kerana perginya waktu tadi dengan batil. Fayuhsilu lahu bidzalika hasratan fil qiyamah, maka itu menyebabkan dia akan menyesal pada hari kiamat. Wa asifa alaih, dan dia akan rasa menyesal lah, rasa macam Allah menyesalnya. Wa huwa nau'un uqubah, termasuk juga dalam kita kata hukuman ke atas dia juga. Inilah sebab apa dia akhirat ni dia akan menyesal lah, menyesalnya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, dalam surah Maryam ke ataupun Zumar, ma farrattu fi jambillah. Ayat lebih kurang kata, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Alah ruginya apa yang aku telah buangkan masa ketika aku kat dunia dulu. Lepas tu dalam kata hadis lain pula, Nabi kata dalam hadis yang sahih, kata ma marrat ala ibnu Adam, tidak berlalulah satu masa, sa'atun libni Adam, pada anak Adam, dia tidak mengingati Allah, la yadhkuru fiha ismallah, tak mengingati Allah ketika itu, melainkan illa hasratan alaihim yaumal qiyamah, melainkan dia akan rasa menyesal pada hari kiamat. Atas dasar ini kita tak sembang benda-benda yang lara berjam-jam. Atas dasar ini kita sembang perkara yang lara berjam-jam. Kemudian kalau majlis tu pula tidak ada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifatil himar wa kana lahum hasrah. Hadis riwayat Ahmad. Ini diperkuatkan lagi pendapat saya tadi, atau pendapat ulama tadi diperkuatkan lagi dengan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad dan Abi Daud. Apa kata Nabi? Ma min qaumin, tidak ada suatu kaum, yaqumuna min majlisin, bangkit dari satu majlis, maksudnya berpisah, la yadhkurunallaha fih, tidak mengingati Allah di dalamnya, illa qamu an mithli jifati himar, seumpama dia bangun daripada bangkai himar. Okey, wa kana lahum hasrah, maka dia akan sia-sia, penyesalan. Hadis lebih kurang sama juga dari riwayat Tirmizi, hadis sahih. Kata Nabi SAW, ma jalasa qaumun majlisan la yadhkurullaha fih, tak ada satu kumpulan pun yang duduk dalam satu majlis tidak mengingati Allah di dalamnya, walam yasilu ala nabiyihim, tidak berselawat atas nabi mereka, illa kana alaihim tiratan, melainkan dia akan jadi majlis yang sia-sia. Fa in syaa'a adzabahum, kalau Allah Ta'ala nak azab boleh, kalau Allah Ta'ala nak ampunkan pun boleh. Atas dasar inilah, sebab itulah ulama kata bila kita mulakan majlis atau bila kita nak bercakap dalam satu majlis, kita ucap dengan hamdalah dan selawat, supaya majlis tersebut tak jadi majlis yang sia-sia. Sebab itulah ulama' dia buat kesimpulan daripada hadis-hadis tadi. Dia kata apa? Kalau tak cakap benda baik, diam lagi bagus. Senang cerita. Kan kalau tak cakap benda baik, diam lagi bagus. Tetapi bukanlah maknanya diam 24 jam. Tak boleh lah. Sebab Nabi larang menjadikan diam itu part of ibadah. Dengar hadis orang, hadis berkenaan seorang lelaki tu, dia bernazar nak berdiri tengah panas, tak nak bercakap, dan apa dia? Dia berpuasa dan berdiri tengah panas, berdiri
tengah panas, tak bercakap, kemudian berpuasa. Dia nazar. Kali dia beri tengah mana, tak bercakap. Nabi kata apa? Murhu falyastadhil. Suruh dia duduk, berteduh, bercakap, tapi teruskan puasa. Nampak? Nabi larang jadikan diam tu sebagai ibadah. Sebab diam tersebut, kalau diam semata diam, maka dia bukan ibadah. Kita diam dalam perkara yang tak elok saja. Ada pun perkara yang baik, kita kena cakap. Seperti Umar Abdul Aziz pernah ditanya, wahai Syekh, dia kata, wahai Khalifah, wahai Amir Mukminin, apa yang bagus? Kalau aku ada ilmu diam, aku rasa seorang ulama tu patut diam lebih daripada bercakap. Dia kata aku rasa bercakap lagi bagus, kata Umar Abdul Aziz. Sebab dengan bercakap manfaatnya kena pada orang lain. Bercakap benda yang baik, betul tak? Kalau dia diam, manfaatnya hanya kembali pada dia saja. Atas dasar ini ulama kata amalan itu nak timbang dia baik tak baik, mana lebih afdal, iaitu kalau amalan tersebut pahalanya mencapai pada orang lain, dia lebih afdal daripada pahala dia sendiri saja. Apa contohnya? Kalau kata bertembung antara berzikir dengan tolong korban kat masjid, contohnya berzikir dekat rumah, berzikir dengan pergi tolong korban kat masjid. Tolong korban. Berzikir bukan kata berzikir tak bagus, berzikir bagus. Berzikir tempat waktu lain lah. Tapi waktu tu, sebab ketika ni bertembung antara mutaaddi dengan lazim, bahasa Arab lah maknanya amalan yang dalam diri dia saja atau amalan yang terkena pada orang lain. Lepas tu ulama kata amalan yang memberi manfaat pada orang lain lebih baik untuk dilakukan. Bahkan kalau dia diam, dan dalam diam dia tadi menimbulkan riak pula. Macam setengah orang kan, dia tengok katakan berbincangan dengan dia alim contohnya, dia diam. Budak-budak bodoh ni apa cakap. Dia diam. Kat sini kata ulama, kalau diam dia tu menimbulkan riak, bercakaplah. Kalau bercakap tu menimbulkan riak, diamlah. Kadang setengah orang kan, setengah orang dia diam. Biar budak-budak cakap apa. Tak. Tak. Bahkan kalau bercakap pula, bercakap tunjuk dia pandai pula, masa ni diam lagi bagus. Cantik ulama dia balance antara kedua-dua sekali. Seterusnya pula, bab muliakan jiran pula. Ni tadilah bab kenaan la yadkhul jannah hatta man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis tadi dia kata pertama sekali menghormati jiran, memuliakan jiran ini termasuk dalam hisalul iman. Tadilah memuliakan jiran ialah termasuk amalan-amalan iman. Fa amma adzal jar, menyakiti jiran, maka dia muharram, maka dia haram. Fa innal adza bi ghairi haqqin muharram li kulli ahad walakin fi haqqil jar huwa ashaddu tahrima. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, sesungguhnya menyakiti orang lain tu dah dosa dah, tetapi fi haqqil jar, pada hak jiran itu ashaddu tahriman, lebih haram. Betul, dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya, Ibnu Mas'ud tanya, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar sekali? Ayu dzambin a'zam? Apa nombor satu? Syiriklah an taj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak, iaitu kamu mensyirikkan Allah sedangkan Allah Ta'ala yang telah menciptakan kamu. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya, kemudian apa ya Rasulullah? Dia kata, an taqtula waladaka makhafatan an yut'ima ma'ak, iaitu kamu bunuh anak kamu sebab takut nanti anak kamu makan bersama kamu. Yang ni orang jahiliah dululah, dia bunuh anak-anak. Dan yang ketiga dia kata apa? Wa an tuzaniya halilata jarik, iaitu kamu berzina dengan isteri jiran. Nampak tak? Berzina dengan orang tu teruk dah. Berzina dengan isteri jiran itu lebih teruk. Dalam hadis lain lebih kurang sama juga, mencuri dengan harta jiran lebih teruk daripada mencuri orang lain. Dalam hadis lain disebut, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, la an yaswakar rajul, seorang lelaki itu mencuri daripada 10 rumah lebih ringan daripada mencuri daripada rumah jiran dia. Ni curi mangga, curi apa semua, curi apa kan. Jadi kat sini kita rasa, nampak tak? Dalam bab ni hak jiran dia lebih pada orang lain. Sebab jiran ni dia kedudukannya lebih tinggi berbanding dengan orang-orang lain. Dan kalau apatah lagi kalau jiran tu Muslim.
Yang ni dikuatkan pula dengan hadis ayat Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36, Allah Taala sebut wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu syirikkan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Allah Taala buat apa? Allah Taala sebut apa? Wabil walidaini ihsana. Buat baik kepada mak bapak. Wabidhil qurba, dan kepada zil qurba. Zil qurba ni siapa? Adik-beradik. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Okey, kemudian apa? Wal jari zil qurba. Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat ni 3 jiran. Nampak? 3 jiran Allah Ta'ala sebut. Pertama, jiran zil qurba, jiran yang mempunyai talian darah. Satu. Yang kedua, wal jaril junub, dan jiran al-junub. Junub ni jangan ingat faham mana junub tu, tulis dulu kat situ. Jiran yang junub. Was-sahibi bil jambi, dan sahabat yang duduk sebelah. Jiran jugalah tu. Yang ketiga, wabni sabil, nanti termasuk orang lain pula ni. Tadi jiran 3, kemudian orang lain pula. Dan juga ibnu sabil, untuk orang terhalang dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum, dan hamba-hamba kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tak mencintai, benci, man kana mukhtalan fakhura, orang yang sombong lagi belagak. Konsentrasi saya pada 3 golongan tadi. Pertama, al-jarid al-qurba. Ulama dia bincang apa maksud jarid al-qurba. Pertama, makruf, jiran yang mempunyai talian darah. Yang kedua, jiran yang tidak mempunyai talian darah. Yang ketiga, wasahibi bil jambi, iaitu siapa-siapa yang duduk sebelah kita. Ada 3 level jiran. Nampak tak? Sekarang ni tuan-tuan sedang duduk bersebelahan. Sebenarnya sebelah tu adalah jiran tuan-tuan. Jadi jangan sakiti jiran dengan letak tangan besar-besar. Aku sampai dulu, aku letak tangan kat sini, letak beg. Ada yang lebih teruk lagi, dia dah cop tempat. Ini haram. Dia dah sampai awal, dia duduk sini, kata, saya dah mengaji Hasan Taklim 10 tahun, saya ni tempat saya tau. Ini bukan tak pernah berlaku Hasan Taklim, ini pernah berlaku. Ini bukan cerita kelakar, ini cerita pernah berlaku kat Hasan Taklim. Cerita sebenar ni, kisah sebenar. Kisah benar. Sebab tu kita letaklah poster tepi tu, larangan membangunkan orang lain di tempat duduknya supaya dia tak duduk kat situ. Itu sebab apa kami letak kat situ. Sebab berlaku dalam kat sini Hasan Taklim ni. Saya dah ngaji sini lama, tempat saya dah 10 tahun saya duduk sini. Awak tiba-tiba budak tu budak baru datang. Dia pun tak tahu yang makcik selalu duduk situ. Makcik pula keluar lah. Jadi itu jiran, saya semua jiran. Dalam bahas jiran, duduk sebelah, ahli basirah tu sebelah, tak barang, semua jiran. Lepas tu saya dulu pernah, kami duduk hotel dengan satu syekh. Kita tak sebut nama lah, nak sebut lah, Syekh Bilal Philips lah. Bila masuk hotel dia kata, jangan cakap kuat-kuat, jangan ketawa kuat-kuat. Dia kata, jangan. Dia kata kita ada jiran sebelah-sebelah. Nampak tu? Kalau kita pergi hotel, kata lantaklah aku dah bayar 250 satu bilik, suka hati aku nak buat apalah. Tak, dia kata ini jiran. Bila berjalan kat luar pintu tu, bila ketuk dia, dia kata jangan ketuk kuat sangat. Subhanallah. Nampak tak? Ini ulama-ulama kita, dia faham masalah ni. Nampak? Itu pun jiran. Dekat restoran, duduk sebelah meja, jiran. Kita kadang tak nampak benda ni, ni jiran yang beratur kita, jiran yang beratur, jiran. Sebelah-sebelah, jiran. Itu sahibi bil jambi. Sebab itulah kata ulama, ada hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif, tapi maksud dia sahih. Maksud dia sahih. Okey. Dia kata al-jiranu thalatha, jiran tu ada 3. Jarun lahu haqqun wahid, jiran yang ada satu hak. Wa huwa adlal jirani haqqa, jiran yang punya paling rendah haknya. Dan ada jiran lahu haqqan, ada jiran yang ada 2 hak. Mungkin tuan pernah dengar ni kan, jaran lahu haqqan, ada jiran yang 2 hak. Wa jarun lahu thalathati huququn, thalathatu huquqin, ada 3 hak.
wa huwa afdal jiran. Ini jiran yang paling tinggi kali. Adapun jiran yang punya satu hak, iaitu jiran yang musyrik, yang kafir. Okey. La rahimalah, kita tak cintai dia, ataupun kita tidak ada hubungan darah dengan dia. Lahu haqqul jiwar, maka dia ada hak jiran sahaja. Fa ammal ladzi lahu haqqan, yang ada dua hak, apa dia? Jiran muslim. Dia hak jiran dan dia hak muslim. Lahu haqqul Islam wa haqqul jiwar. Wa ammal ladzi lahu thalathatu huquqin, yang ada tiga hak, siapa dia? Jarun muslim dzur rahimin. Iaitu jiran muslim dan ada talian darah. Ini paling tinggi sekali. Wa haqqul jiwar wa haqqur rahim. Faham? Sebab itulah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Hadis sahih Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan Kitabul Adab. Ya Rasulullah, aku ada dua jiran. Siapakah yang lebih layak aku bagi hadiah? Nabi kata, ila aqrabihima minka baban, kepada pintu yang paling dekat dengan kamu. Okay, pintu yang paling dekat dengan kamu. Jadi jiran ni berapa banyak rumah? Biasa kita dengar apa? Ada asas tak? Ada asas tak? Kenapa ulama kita sebab perlu? Sebab ada asas daripada kaul salaf. Okey. Wa qala ta'ifatu minas salaf, kata Ibn Rajab, haddul jiwar 40 dara, 40 rumah. Wa qila, dikatakan mustadar 40 daran min kulli jan. Kalau 40 rumah saja okey. Ini 40 rumah dari setiap sudut. Oh, banyak. Jadi 40, ini 40, 120 ha. Atas, kalau rumah kondo atas lah. Rumah bawah 40 lagi. Kalau kat sisi 40 tingkat atas, 40 tingkat bawah. Kalau kat sisi dah 42 tingkat kan? Kat sisi kan? Jadi dia kata apa? Apa dalilnya? Ada. Dia kata kaul Zuhri. Ada dari Zuhri, Az-Zuhri, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, salaf 40 hakadha. Dia kata ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ala inna 40 daran jar. Hadis ni dhaif lah. Sesungguhnya 40 rumah itu jiran. Wa qala Zuhri, kata Zuhri, 40 hakadha, 40 hakadha, 40 hakadha, 40 hakadha. 40 sini, 40 sini, 40 sini, 40 sini. Senang cerita satu taman lah jiran lah. Okay. Okay. Masya Allah. Ini subhanallah. Sebab itulah Imam Ahmad rahimahullah, su'ila Imam Ahmad amman yatbakh khidran wa huwa fi dar sabil wa ma'ahu fi dar nahwu 30 aw 40 nafsa, yani annahum sukkanu ma'ahu fi dar. Qala yabda' bi nafsi wa biman ya'ul wa fa inna fadl a'tal aqrab ilaihi wa kata sini. Jadi kalau kita ada makanan boleh masak, dia kata masaklah. Jadi kalau kamu masak apa yang kamu mampu makan, kamu makan dulu. Kalau ada lebih, kepada jiran yang lebih dekat. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Itu maksudnya lah. Itu adalah hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril senantiasa memberi aku perhatian, maksudnya memberi perhatian kepada aku, mewasiat kepada aku tentang jiran, sehingga aku sangka jiran ni termasuk orang yang mewarisi harta. Maksudnya hakul waris, maksudnya dapat harta faraid lah. Hadis ni hadis sahih Bukhari. Jadi apa yang kita kena buat baik kat jiran ni? Apa perkara yang nak buat baik kat jiran? Kata penulis ni, kata ulama, kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab ni, dia kata daripada Umar radhiyallahu anhu, antara perkaranya ialah alla yashba'ul mu'minu duna jarih. Ya, janganlah seorang lelaki tu kenyang tanpa jirannya kenyang. Hampir. Kalau dalam hadis lain pula daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, dengan Abdullah bin Amr al-As, tapi hadis ni dhaif ya. Hadis ni dhaif, tapi maknanya sahih. Lepas itulah kenapa Ibn Rajab letak hadis dhaif dalam kitab dia, sedangkan Ibn Rajab ni kuat pegang pada hadis sahih. Kata sebab dalam bab ni lah, bab fadail ni, bab fadail, dia dah bagi hadis sahih banyak-banyak tadi kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini sebagai syawahid saja, membantu untuk menguatkan lagi makna
Atau menjelaskan lagi beberapa makna yang ni. Man aghlaqa babahu duna jarihi ma khafata ala ahlihi wa malihi falaysa dhalika bimu'min, kata dia. Sesiapa yang tutup pintunya kerana takut apa dia, jiran dia datang minta something, jiran dia apa semua, maka falaysa bimu'min, dia bukan orang yang sempurna imannya. Nampak tu bukan senang tu. Walaysa bimu'min man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu, dan tidaklah beriman seorang sehinggalah jirannya tidak masa aman dengannya. Macam hadis tadilah yang kita bacakan tadi. Jadi atadri ma haqqul jar, apakah hak jiran tu? Nombor 1, idza ista'anaka a'antahu, bila dia minta tolong dekat engkau, kau tolong dia. 1. Idza istaqradaka aqridtahu, bila dia minta pinjam duit, bagi dia pinjam. 2. Ni susah ni. Wa idza iftaqara utta alaih, bila dia ni dalam keadaan sangat-sangat berhajat, sakit ke apa, tak berhajat, kamu sempurnakan hajat dia. 3. Wa idza marida uttahu, maksudnya bila dia sakit, jarah dia. Wa idza asabahu khairun hana'tahu, hana'tahu iaitu bila kamu dapat kebaikan, ucapkan tahniah kepada dia. Wa idza asabathu musibatun azaitahu, atau azaitahu, bila dapat keburukan, musibah, kamu takziah kepadanya, ucap takziah. Wa idza mata ittaba'ta janazatahu, bila dia mati kamu kena ikut jenazah dia. Bukan ikut maksudnya tolong uruskanlah. Ittabak ni maksudnya ikut daripada awal, mandikan apa semua, kalau boleh mandikanlah. Kalau tak mandi, ahli keluarga yang mandikan. Tak, kamu tolong angkat mayat dia, tolong selesaikan urusan dia apa semua. Wala tastatilu alaihi albina, ini zaman kita banyak. Jangan kamu membuat binaan-binaan yang tinggi-tinggi sampai menghalang angin daripada dia. Rumah dia sebenarnya 1 tingkat, dia ada duit lebih sikit, dia buat 2 tingkat. Jiran kanan buat 2 tingkat, jiran kiri buat 2 tingkat, jiran depan buat 2 tingkat, jiran belakang buat 2 tingkat. Dia matahari tak dapat, cahaya tak dapat, angin tak dapat, apa semua tak dapat. Jadi dia kat tengah ni, yang kiri kanan tu nanti dia boleh dakwa akhirat kelak. Pada hadis Nabi kata, yang asyadun nas khusman, orang pertama sekali akan berdebat akhirat kelak ialah jiran. Itu bahaya tu. Ustaz lepas ni saya duduk seorang-seorang lah atas gunung, tak ada jiran. Wala tu'zihi biqitari rihi qadrak, jangan kamu pula menyakiti dia dengan, ini orang Arab dulu kan bila masak air apa, asap tu datang kena kat dia. Kita masak barbecue, asap dia masuk rumah dia kan, dia bau barbecue kita, sebab tak tahu je orang sebelah tu. Tu saya kena lagi tu. Bahaya tu, sebab barbecue ke tempat lain. Wa inishtaraita fakihatan fahdilah, kalau kamu beli buah, hadiahkan kepada dia. Ni budaya orang Melayu bagus. Tempat saya tu, kalau makcik tu dah mesti bagi buah kat saya. Balik kampung ada buah, dia bagi. Fa illam taf'al, kalau kamu tak buat macam tu, tak nak bagi kat dia, fadkhilha sirra, masuk diam-diam, sorok-sorok. Durian tu bungkus elok, jangan bagi bau. Masuk diam-diam, kau tak nak bagi jiran. Durian kan mahal, RM6 sekilo, RM6 sekilo. Saking mahal nak bagi kan. Okey, kemudian dia kata apa? Bukan sekat dia, wala yakhruj biha waladaka waladuka liyaghidha biha waladah. Bahkan anak kamu, jangan anak kamu nanti bila makan dia main-main kat luar bawa makanan tu, supaya anak-anak jiran tu akan terasa. Hebat ni, subhanallah. Subhanallah. Kadang kita kan, anak-anak kita ada mainan lebih, kita tunjukkan jiran, tunjuk anak kamu pakai kasut crop, anak tu pakai kasut ni ya. Itu jangan juga tu. Jadi kita ajar anak kita jangan, supaya jangan apa, suka belagak, show off lah orang putih kata. Jangan kata ni beli ni crop, tak, jangan. Crop sorry ni, jangan. Jangan kita ajar lah, jangan kita termain sama-sama. Dia kata ini tak ada kelebihan apa semua. Jangan, sebab itu akan menyebabkan kita jatuh dalam menyebabkan jiran kita. Friend Facebook je lah. Jiran tak? Tentu ramai lah, okay?
Sebab tu dalam hadis yang sahih Muslim ya, Nabi Abi Dzar radhiyallahu anhu kata, "Ausani khalili." Kekasihku telah wasiatkan kepada aku, "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu." Bila kau masak satu lauk, banyakkan kuahnya. "Thumma unzur ila ahli baiti jirani." Kemudian lihat pada jiran saudara kamu, "Fa asabahum minhu ma bima'ruf." Bagilah apa yang pada mereka bima'ruf, maka dengan cara yang baiklah. Dan jangan sampai kita menyusahkan diri pula. Satu maksud dia. Sebab Nabi melarang kita mentaklifkan diri kita kepada jiran apa semua. Betul, dalam bab ni belas kali Ibnu Mas'ud orang hadiahkan dia kepala kambing kan. Kepala kambing. Jadi dia pas, bukan pertama dia yang pas tu satu, yang satu lagi kisah keadaan yang dia suruh bagi jirannya sebelah. Jadi dia punya pekerja, dia hamba, dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, bukankah sebelah ni Yahudi?" Dia kata, "Apa yang menghalang aku untuk buat baik kepada Yahudi?" Atas dasar ni kita kata jiran kita yang musyrik ya, yang Hindu, yang Buddha, yang apa semua, kita bagi dia juga apa yang kita bagi. Cuma kalau dia bagi kat kita, itu tengoklah halal kita perhatikan. Allahu a'lam. Dan terakhir sekali, tetamu. Menghormati tetamu. Yang ketiga sebelum tu ialah termasuk juga berbuat baik kepada jiran ialah bersabar di atas kejahatan yang jiran buat. Ini senang, ini penting ni. Itu tak boleh tinggal poin ni. Ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, hadis sahih disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Dia kata, "Innallaha yuhibbur rajul." Allah Ta'ala cintakan seorang lelaki, yakunu lahu jar yu'dhihi jawaruhu. Maka ada jiran yang jiwaruhu, jiran-jiran ni buat sakit kat dia. Fayasbiru ala adha, maka dia bersabar di atas kesakitan yang dilakukan jirannya, hatta yafliqu bainaha maut aw dha'n, sehinggalah dia terpisah di atas kematian. Jadi tunggu dia mati je lah jiran tu. Maksudnya kalau jiran tu ada mengetuk, dia ketuk dinding, dong. Saya ada satu jiran ni memang dia ada masalah psikologi sikit lah. Kadang-kadang dia keluar dengan pakai tak elok la subhanallah, dia pakai pakaian tak elok lah, orang lelaki pakai seluar kecil dia je keluar, sapu kat luar. Jadi anak kita kecil-kecil tengok Superman lah sama. Kita pun Allahu Akbar. Kita suruh anak kita pelih je, tak malu. Dia kata, siapa tak malu, dia kata. Dia kata kat anak saya kecil kan, 4 tahun. Tak malu, dia kata. Anak saya kata, siapa tak malu, dia kata. Masya Allah. Jadi kita sabar lah, tunggu dia matilah. Tunggu matilah. Nak beli rumah lain mahal lah. Tetamu pula, last kali, tetamu. Dan bab tetamu juga memang termasuk dalam amalan Islam ialah memuliakan tetamu. Dan hadis Nabi SAW dan hadis sahih Muslim, Nabi kata apa? Ad-dhiyafatu 3 ayyam. Kita melayan tetamu tu 3 hari. Wa jaizatuhu yaumul lailah. Dan kita kena layan dia betul-betul, bagi makan dan minum sehari semalam. Itu wajib. Satu kata ulama Ibn Rajab Al-Hanbali berpendapat bahawa wajib melayan tetamu sehari semalam. Ada pun mazhab Syafi'i dan disebut juga Imam Nawawi rahimahullah, hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Bagi Ibn Rajab Hanbali kata sehari semalam wajib. Maksudnya kalau datang rumah dia sehari semalam tu mesti layan dengan kemampuan dia. Wa ma anfaqa alaihi ba'da dhalik fa huwa sadaqah. Apa yang lebih pada 3 hari sedekah. Wala yahillu lahu an yathwi indahu hatta yu'thimahu. Dan tidak halal bagi orang yang tumpang tu pula duduk sampai menyebabkan tuan rumah tu berdosa. Dia kata, wa kaifa yu'thimahu? Itu macam mana pula yu'thimuhu? Bagaimana dia boleh membuatkan orang tu berdosa? Iaitu yuqimu indahu wala syai'un lahu yuqrihi bih. Iaitu kamu duduk lama-lama kat rumah orang tu sampai orang tu tak ada benda nak bagi lagi dah. Bila tak ada benda nak bagi, akhirnya dia akan apa? Dia akan halau. Dia akan cakap benda tak elok, apa lama benar duduk rumah aku ni, kata. Pergilah cari rumah lain. Mula macam-macam kan. Itu kita kalau manusia ni, menurut hadis Nabi ni menjaga fitrah. Fitrah manusia ni memang kita boleh tumpang rumah orang jangan lama-lama sangat. Kecuali adik-beradik kita lah, itu lain cerita. Adik-beradik tu pun kena tengok juga. Kadang-kadang adik-beradik pun dia akan berkata juga, jangan menyusahkan orang. Atas dasar inilah Nabi kata 3 hari sunat, 1 hari wajib. Lebih pada 3 hari tu kita boleh minta, nak cakap pun tak boleh minta orang yang tumpang tu tolong beredar dengan cara yang baik lah, dengan cara baik. Betul ada hadis Nabi SAW katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu.
Dalam hadis Abdullah bin Umar pula kata-kata dia, man lam yudhif falaysa min Muhammad. Wah. Siapa yang tak melayan tetamu maka dia bukan kalangan umat Muhammad. Wah, kata Abdullah bin Amru al-As. Wala min Ibrahim, termasuk ajaran Nabi Ibrahim juga. Subhanallah. Kata yang sama juga daripada Abdullah bin Harith. Tetapi janganlah kita sampai kita menyusahkan diri kita. Kita bagi apa yang kita mampu saja berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tabrani, hadis sahih. Nabi kata daripada Salman Al-Farisi, dia kata nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natakallafa lidhaifi ma laysa indana. Dia kata Nabi SAW melarang kita daripada mewajibkan ke atas kita, mentaklifkan, memberatkan diri kita apa yang tak ada pada kita lah. Maksudnya kita lah gaji kita bukan besar sangat, takkan nak bagi makan kambing setiap hari. Macam tu lah. Betul tak? Nak bagi makan nasi Arab je kan. Tetamu tu datang dari Arab, setiap hari makan nasi Arab. Nasi Arab ni kita tak kerti masak nasi Arab. Nak beli nasi Arab sekali RM100, RM100. 10 hari dulu RM1,000, separuh gaji kita habis dah kan. Jadi kita kata yang tu kita bagi apa yang mampu lah. Kecuali tapi itu bab dari segi hukum itu asalnya. Tapi sekiranya dia nak bagi lebih, itulah yang lebih tinggi martabatnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, iaitu mereka ni mengutamakan, tidak melebihkan diri mereka. Mereka bagi pada orang yang lain walaupun mereka berhajat pada perkara tersebut. Yang ini kisah berkenaan dengan orang Ansar, iaitu bila orang Muhajirin hijrah kan, dia bagi separuh harta dia bagi separuh rumah dia. Ada yang isteri dia ramai, diceraikan dan dia berikan dia minta dia menghadiahkan bukan, maksudnya dia minta sahabat dia berkahwin. Kan kisahkan dengan hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala ketawa apa yang kamu lakukan pada malam tadi. Dengar tak hadis tu? Ingat tak? Berkenaan dengan seorang lelaki ni, Nabi SAW ada seorang lelaki miskin datang ke rumah dia, datang jumpa Nabi nak tumpang. Nabi kata, aku tak ada apa kat rumah. Bagi kat Abu Bakar tak ada, Umar semua tak ada benda. Akhirnya seorang sahabat nama dia Abu Talha. Abu Talha, aku tak silap saya, Abu Talha, dia ambil serta tamu, sedangkan dia miskin kan. Lalu masa makan tu dia buat apa? Dia tutup lampu, dia buat makan. Sedangkan pada malam tu anak dia pun lapar apa semua. Anak dia berangin-nangis kelaparan pada malam tu. Lepas tu dia pada pagi esoknya Nabi kata Allah Ta'ala telah ketawa melihatkan apa yang kamu berdua telah lakukan malam tadi. Kenapa? Dia mengutamakan tetamu lebih pada dirinya sendiri. Jadi kita bagi yang terbaik. Tu Nabi kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan dapat kebaikan sehingga kamu bagi yang terbaik ya. Kita bagi biskut yang paling tak sedap. Orang tak kenal bagi biskut tak sedap kan. Biskut Mary, biskut apa. Kalau tamu yang kita kenal, kita bagi yang macam-macam, nasi ayam lah apa semua kan. Tak kenal bagi biskut je lah. Kan. Jatuh teh kosong ke okey. Jadi inilah beberapa sifat yang kita kata orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dikenali sifat-sifat ni. Dan kita kata ini nampak macam mudah, tapi sebenarnya susah nak dilakukan. Apatah lagi ketika kita penat ke, betul tak? Kita malas nak ambil tetamu, tutup pintu bagi salam buat diam je. Itu na'udzubillah min zalik. Kita minta Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Allahu a'lam.